Assalamualaikum dan salam sejahtera Tuan Haji Azmi. Apa khabar Tuan? Waalaikumsalam, saya khabar baik. Tuan sihat pada hari ini? Alhamdulillah. Kami dari pelajar Kolej Al-Quran Sayyidina Ali ingin menemu ramah Tuan untuk tugasan kemahiran subjek interpersonal. Sebelum kami teruskan tujuan kami, izinkan kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Siti Aisyah binti Azmi dan inilah seperjuangan saya. Saya Aini Wardi Akhtar binti Zakaria. Dan tugasan ini kami telah memimpin Tuan sebagai tokoh kepimpinan kami untuk kami temu ramah. Jadi izinkan kami memulai temu ramah kami dengan mengetahui sedikit latar belakang Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kedua-duanya yang datang ke pejabat saya pada petang ini. Jadi terlebih dahulu saya menggunakan diri saya. Saya ada Zulbi Abdul Rahman, dilahirkan di Alur Gajah, Melaka, berumur 54 tahun. Saya mempunyai 11 orang adik-beradik dan saya ada yang ke-8 dan telah menetap di Bukit Baru pada tahun 2015 dan ketika ini telah bertugas di Pemadanan pada tahun 2001. Apa latar belakang pelajaran Tuan sebelum Tuan sampai ke Tarim? Saya telah menggunakan sekolah di sekolah teknik Ampangan pada tahun 1985 dan selepas itu saya telah melanjutkan pelajaran di Universiti Underscore UK dan pada tahun 1992 saya telah tamat pengajian di luar negara dan kembali ke Indonesia. Dan pekerjaan saya pertama adalah dengan syarikat perusahaan lalu. Jadi Tuan, ada apa-apa lagi yang boleh kami tahu tentang Tuan? Okey. Saya belajar pengajian pusat kewangan di UK dan selepas itu saya menjalankan tugas saya di Pusat Tidak Bahagian Pengurusan Kewangan selama 5 tahun dan pada tahun 2000 saya telah kembali ke Melaka dan bekerja dari Pemadanan di Melaka. Dan sepanjang tempoh saya 20 tahun itu, saya telah menjalankan urusan kewangan, bajet, pembayaran gaji, urusan-urusan penerimaan, membayar pinjam-pinjaman bank dan sebagainya. Seterusnya, saya juga telah dinaikkan daripada satu grade ke satu grade dan di dalam perusahaan ini dan sehingga pada ketika ini saya telah berjaya atas dasar kerja, kursus yang saya ikuti dan juga berkenaan dengan komitmen saya terhadap pekerjaan saya seharian. Agak menarik kisah Tuan. Pada pendapat saya kisah Tuan amat menarik. Jadi dapat disimpulkan kerjaya Tuan ini bermula dari bawah dan sedikit demi sedikit. Betul. Kemudian persoalan seterusnya adalah bagaimana Tuan memimpin organisasi atau jabatan ini? Apabila saya dilantik di Pemadanan ini, saya telah dibekalkan dengan peraturan-peraturan jabatan. Jadi peraturan-peraturan inilah yang saya patuhi dan saya gunakan untuk menjalankan tugas saya supaya lebih teratur, cekap dan berkesan. Kebanyakan peraturan-peraturan yang saya pakai dan saya gunakan ini adalah telah disediakan oleh kerajaan dan telah dipakai oleh jabatan saya ini dan keseluruhannya kita blendkan dengan kemajuan kemajuan bidang teknologi maklumat dan juga multimedia yang mana
di samping itu kita gunakan cara pengurusan tradisional, iaitu memahamkan tugasan kepada kemahiran soft skill ataupun insaniah pada tugasan saya ini. Lagipun setiap masa dan setiap keadaan mana saya membuatkan diri dengan orang yang berbeza dan orang yang berlainan, termasuklah orang seperti rakan sekerja, pengurus jabatan, pembekal-pembekal dan juga orang yang bersentiasa berinteraksi dengan saya mengamalkan interpersonal skill saya ini. Jadi seterusnya, jika dalam organisasi tuan mempunyai sebarang masalah, bagaimana cara tuan mengatasinya? Biasanya kita setiap tempat yang kita bertugas tu kita tidak lari daripada masalah. Jadi antaranya lah kita sekiranya saya menghadapi sebuah masalah, saya akan berbincang dengan atasan saya semula dan juga dengan pihak bawahan saya, program saya, supaya kedua-duanya, iaitu pihak jabatan dan pegawai saya ini dapat melaksanakan tugasan mereka mengikut keutamaan dan disusun keutamaan tugasan itu supaya tugasan itu dapat dilaksanakan dalam tempoh yang diperlukan. Yang keduanya, sekiranya kita ada masalah komunikasi, maka akan terdapat perbezaan pendapat antara pegawai dan perintangan. Sebaiknya masalah komunikasi ini dapat diselesaikan apabila kita mengedepankan sikap ego kita dan kita berikan kepada keputusan yang mana keputusan penyelesaian itu utamanya kita berikan kepada yang mempunyai kuasa yang untuk membuat keputusan. Jadi dapat kita lihat cara penyelesaian tuan yang sangat tersusun dan efektif dalam mengurus dan memastikan keberkesanan dalam organisasi ini. Selain itu, saya boleh tambah juga bahawa ada kalanya kita kena memberi penghargaan kepada mana-mana pegawai kita yang mencapai dia punya KPI. Jadi itu salah satu cara mereka akan terasa bahawa perkhidmatan mereka dihargai. Seterusnya, bagaimana cara tuan atasi masalah pekerja? Okey, dalam keseharian kita ada akan menghadapi macam-macam masalah berkaitan dengan kerja di organisasi kita. Di antaranya beberapa perkara yang perlu kita perhatikan itu, kita kena berbincang dan bersemuka dengan para pekerja kita dan kita selalu menanya hal jawab dia dan kita lihat apakah menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberi. Dan keduanya kita kena ada satu sistem untuk memantau para pekerja kita daripada mereka-mereka yang tidak mematuhi peraturan-peraturan. Jadi di situ kita akan dapat bagi nasihat dan kita akan beri teguran dan juga kita akan dapat mencegah pekerja kita ini daripada melakukan benda-benda yang tidak sepatutnya dilakukan di pejabat. Sebenarnya kita di jabatan kita perlu disiapkan satu laluan sistem, iaitu untuk mereka mendapat ganjaran terhadap apa-apa tugasan mereka laksanakan. Jadi sekiranya sistem itu telah ada, barulah pekerja kita ni akan kurang masalah. Bila kurang masalah, kita akan dapat meningkatkan produktiviti kita. Seterusnya, bagi mana-mana pekerja yang layak dan sesuai dan bermotivasi tinggi, kita kena bagi dia anugerah ataupun reward dengan menciptakan satu laluan kerjaya yang mana pekerja-pekerja kita akan dapat kenaikan dari segi pangkat, gaji dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa perkara yang kita laksanakan bagi mengatasi pekerja-pekerja yang mempunyai masalah dan juga mencegah pekerja-pekerja kita daripada mencipta masalah yang lain. Dapat saya simpulkan, cara tuan mengatasi masalah kerja ni agak bagus dan dapat dicontohi oleh orang lain. Soalan seterusnya. Jadi soalan seterusnya, apakah cabaran yang telah tuan hadapi sebagai seorang pemimpin dalam organisasi sebesar ini? Banyak juga cabaran yang kita hadapi. Antaranya adalah
kita kena memahami persekitaran semasa, iaitu contohnya pada ketika ini generasi baru ni dia terdah kepada sistem digital, yang mana bagi kami ni yang kira bermasa kami terpaksa belajar bagaimana untuk menyesuaikan diri kami dengan trend semasa. Keduanya ialah cabarannya ialah di segi pembinaan ini ialah macam mana untuk meningkatkan produktiviti, yang mana produktiviti ini perlu ditingkatkan melalui inovasi. Sehingga tidak ada penciptaan baru, maka kita akan melaksanakan tugas kita mengikut cara yang lama. Sekiranya ada ciptaan inovasi, maka bagi satu produk yang sama, apabila menggunakan pekerjaan itu menggunakan secara inovasi, maka tempoh yang dilaksanakan akan dipercepatkan. Sementara kalau menggunakan sistem yang lama, tradisional, maka tempoh yang digunakan perlukan masa yang lama. Jadi tuan memilih untuk menggunakan teknologi. Ya, betul. Dan saya rasa juga cabaran yang Tuan hadapi ini adalah sangat mencabar, dan ia juga adalah untuk mengembangkan organisasi ini dengan lebih maju lagi. Ya, betul. Apa harapan tuan untuk organisasi ini? Okey, saya berharap organisasi saya ini dapat mengalami cabaran semasa dalam objektif perubahannya setelah dan kehendak rakyat dan keadaan di Melaka pada masa ini. Antaranya, perbadanan perlu lebih aktif lagi, dan bukan saja aktif dan kena proaktif dalam melaksanakan tugasan supaya dapat selari dengan misi dan misi kerajaan negeri Melaka, membangunkan negeri Melaka untuk mencapai tahap yang lebih tinggi lagi pada tahun 2035 Melaka maju. Okey, baiklah. Jadi seterusnya, apakah harapan Tuan untuk pengganti atau generasi muda pada masa akan datang? Saya berharap supaya generasi pemimpin pada masa akan datang dapat memimpin organisasi saya ini ke tahap yang lebih tinggi daripada yang sedia ada ini, dan mereka juga saya berharap dapat belajar kepimpinan dan sebagainya daripada pengalaman-pengalaman orang-orang yang sedia ada, yang mana satu hari, satu ketika besok mereka akan menduduki tempat ataupun kursi yang saya duduki ini. Harapan tuan untuk pemimpin generasi muda sekarang yang umum? Okey, saya berharap pemimpin generasi saya umumnya, pemimpin ketika ini kena berani buat keputusan, yang mana sekiranya pemimpin ini tidak berani buat keputusan, maka mereka tidak dapat membawa organisasi itu ke tahap yang lebih tinggi dan lebih maju daripada pada masa ini. Setelah saya mendengar harapan tuan atas organisasi ini, generasi muda dan pemimpin yang akan datang, saya berharap harapan dan impian tuan ini akan terlaksana dengan cara kepimpinan yang tuan telah sebutkan kepada kami tadi. Jadi apa yang dapat saya simpulkan, cara kepimpinan Tuan ini dapat menjadi inspirasi kepada bakal-bakal pemimpin pada masa akan datang. Jadi saya ingin berterima kasih kepada tuan kerana meluangkan masa yang sangat berharga tuan kepada kami. Terima kasih kembali kepada kamu dua, dan pada petang yang berbahagia ini saya mengucapkan semoga kamu berdua berjaya untuk bidang apa sahaja yang kamu berdua ceburi pada masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih.